Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 3 UPM dan 3 UKM. Saya adalah Cikgu Muhammad Syazwan, guru subjek sains bagi kelas awak pada tahun 2021. Baik, pertamanya sekali saya ingin mengucapkan tahniah kerana anda telah memulakan sesi persekolahan tahun 2021 yang lain daripada yang lain. 2 tahun awak bersekolah, tahun 1, tahun 2 atau masuk prasekolah lah 3 tahun. Prasekolah, tahun 1, tahun 2 awak bersekolah, mula persekolahan dengan cara yang biasa. Hari pertama datang sekolah, jumpa dengan cikgu-cikgu, jumpa dengan kawan-kawan. Tetapi pada tahun ini sangat berbeza. Masing-masing semuanya berada di rumah atas faktor keadaan semasa. Oleh itu, saya doakan anda semua sentiasa sihat, jaga keselamatan, jaga diri dan ikutlah langkah berjaga-jaga. Okey. Pada tahun ini awak akan belajar subjek sains. Ini adalah contoh muka depan buku teks sains. Anda boleh dapatkan dia secara fizikal ataupun digital. Okey, bagi sesiapa yang mampu untuk membeli sendiri buku teks boleh dapatkan di kedai-kedai buku ataupun boleh beli secara online ataupun sekarang ni lebih mudah, pihak kementerian dah mengeluarkan buku teks secara digital. Kita tinggal download sahaja secara percuma. Ini pun saya download secara percuma. Awak boleh dapatkannya di mana-mana laman web. Minta bantuan ibu dan bapa untuk download. Bagi yang dah ada peranti sendiri, telefon ataupun tab, boleh download dan boleh lihat buku teks. Tak kisahlah buku teks sains ke, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, terus daripada telefon masing-masing ataupun peranti masing-masing. Kalau nak guna komputer pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Untuk subjek sains pada tahun ini, antara keperluan yang saya perlukan ialah satu sahaja buku nota. Kalau misal kata awak belum berkesempatan untuk membeli buku tulis di kedai buku sekolah sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang baru ini, anda boleh sahaja menggunakan mana-mana buku kosong yang boleh digunakan, yang sesuai. Kalaulah buku pada tahun lepas atau tahun-tahun sebelum ini anda ada conteng sedikit, asingkan bahagian contengan itu dan gunakan sekiranya saya minta untuk awak salin dalam buku tulis. Saya akan beritahu sekiranya awak perlu salin ataupun tidak. Okey. Kita teruskan. Ini subjek sains. Ini antara isi-isi kandungan yang awak akan belajar pada tahun ini. Yang pertama sekali, kemahiran saintifik, peraturan bilik sains, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ini awak ada 10 tajuk dalam mata pelajaran sains. InsyaAllah sekiranya awak semua dapat kembali ke sekolah seperti biasa, kita akan berjumpa di dalam kelas bagi murid 3 UP dan 3 UKM. InsyaAllah sekiranya kita boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Baik. Tanpa membuang masa, saya meneruskan dengan subjek yang pertama, okey, iaitu unit 1, kemahiran saintifik. Dalam kemahiran saintifik ni ada beberapa elemen yang perlu awak tahu dan saya yakin awak dah belajar kemahiran saintifik ini dalam semasa tahun 2 dan juga tahun 1. Cikgu sains awak pada tahun-tahun sebelum ini pun dah menekankan tentang kemahiran-kemahiran saintifik. Cuma kita imbas semula, kita ulang kaji semula apa yang ada di dalam kemahiran saintifik. Dalam tajuk kemahiran saintifik ini banyak elemen dia. Cuma hari ini untuk sesi kali ini, sesi pertama pertemuan kita, saya nak sentuh beberapa sahaja. Saya tak nak sentuh terlalu banyak sebab kita punya sesi persekolahan, sesi pertemuan panjang. Okey, kita punya sesi pertemuan ialah hari Rabu dan juga hari Selasa.
Okey, hari Rabu dan juga hari Selasa. Okey. So untuk hari ini, hari Rabu, saya nak sentuh tentang beberapa elemen sahaja. Elemen-elemen yang lain kita akan sambung nanti pada sesi yang akan datang. Okey, kalau kita lihat yang pertama sekali tentang kemahiran saintifik. Ini tajuk, ini semua daripada buku teks awak ya. Daripada buku teks, siapa yang ada buku teks yang dah download ataupun yang baru nak download boleh semak. Kalau tak nak download, saya akan sharekan bahan ini dalam Google Classroom. Okey, untuk pengetahuan awak semua, Google Classroom saya belum lagi tetapkan. Sebabnya dah banyak awak masuk. Saya takut awak terlepas pandang. Masuk subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, moral, agama Islam, kemudian ada satu lagi pendidikan kesihatan ataupun PSV. Okey, kalau ada lah. Tapi saya tak nak bebankan dengan awak untuk join, untuk sertai semua itu dalam tempoh masa sekarang. Saya bagi awak peluang, masuklah yang lain-lain tu dulu, pastikan awak masuk dan kemudian baru saya akan invite awak cuma tekan accept sahaja. Baik. Untuk unit 1 kemahiran saintifik, dalam kemahiran yang pertama ini ialah yang pertama sekali ialah memerhati. Okey. Kalau ikut pada perkataan memerhati, kata dasar dia ialah perhati. Baik, kata dasar dia ialah perhati. Bila kita perhati ataupun erti kata lain, perkataan yang kita boleh guna ialah lihat. Okey, bila kita gunakan lihat, perhati, apa yang kita gunakan? Mestilah kita guna organ apa? Organ mata. Mesti guna organ mata. Sebab kita nak lihat, memang lihat kita memang pakai satu organ saja, mata. Memang itu saja fungsi dia. Okey, kalau awak masih ingat kita punya badan manusia, kita ada beberapa deria. Yang pertama ialah mata, yang kedua ialah telinga, yang ketiga ialah hidung, yang keempat ialah mulut dan yang kelima ialah kulit. Kulit kita. Alright. So kita teruskan dengan memerhati. Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria. Okey. Tadi saya cakap guna organ mata. Ini mesti wajib. Okey, kalau ada tambahan, itulah maksudnya semua deria yang lain. Untuk apa? Untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Saya tambah, di sekeliling kita. Katalah awak berada di rumah. Awak berada di rumah, awak tahu tak apa yang berlaku di sekolah? Okey, sudah pastinya awak tak dapat tahu sebab awak tak berada di sekolah, awak berada di rumah. Itulah maksudnya menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena yang berlaku. Saya tambah di sekeliling kita, lebih mudah. Sebab kita kalau nak tengok pun, contoh tengok rumah awak dekat Kampung Melayu. Sekolah kita dekat Taman Sentosa. Daripada rumah awak Kampung Melayu, nampak ke sekolah kita? Tak nampak. Itulah maksudnya. Right. Kalau tengok daripada segi gambar dekat sini, okey. Segi gambar dekat sini. Gambar yang pertama. Wah, cantiknya bunga api itu. Kawan dia pun cakap kuat betul bunyi letupannya. Kalau dekat sini kita gunakan, okey, sekejap ya, saya pisahkan. Okey. Dekat sini organ apa yang diguna? Okey, organ apa yang diguna? Kuat betul. Kata kunci dia ialah kuat. Bila kuat, kita menggunakan deria pendengaran. Maksudnya dalam kurungan telinga lah. Okey, guna telinga. Dan kawan dia juga tengok perkataan dia, wah cantiknya. Bila kita guna perkataan cantik, deria yang kita gunakan ialah mata. Kemudian deria
penglihatan. Dalam kurungan kita gunakan mata. Okey. Kemudian tengok gambar yang berada di bawah. Okey. Tengok ayah dia cakap, biar ayah cabut lilinnya dahulu. Nanti berbau asap. Lembutnya kek ini rasanya sedap. Kita tengok dari log. Lembutnya kek ini rasanya pun sedap. Deria apa yang kita gunakan? Iaitu deria sentuhan ataupun deria rasa. Deria rasa. Kalau kita cakap deria rasa ni, kebiasaannya kita akan menggunakan lidah. Kita menggunakan lidah untuk rasa sedap, pahit, manis. Kita ada deria rasa. Manis, masam, pahit, masin. Okey. Kalau sentuhan, kita guna kulit lah. Nak tengok lembut. Dia punya kek tu lembut macam mana? Keras ke? Lembut ke? Itu maksudnya deria sentuhan dan rasa. Okey, sekejap tak nampak rasa warna merah ni. Okey, tak apa. Untuk slide seterusnya, saya akan beritahu, akan tukar. Okey. Jadi dah selesai muka surat yang ini. Kita tengok untuk proses memerhati. Okey. Okey, tengok gambar yang atas ni. Tengok gambar yang atas ni. Okey. Yang saya petakkan ni. Alright, yang saya petakkan ini, apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan terhadap pokok semalu dalam situasi di bawah? Awak pernah jumpa tak pokok semalu? Pokok semalu ni dia jenis bentuk macam ni. Bila kita tengok, dia ada 3 gambar dekat sini. Sebelum disentuh, pokok ni macam ni. Sekejap saya besarkan. Okey, sebelum disentuh, dah tak boleh besar lagi dah. Ini je. Okey, sebelum disentuh, dia adalah berbentuk macam ni. Dia punya daun dia terbuka. Tetapi bila kita sentuh, manusia sentuh ataupun binatang sentuh, dia akan tutup. Daun dia menjadi halus. Apa perubahan yang dapat kamu perhatikan? Perubahan yang dapat kamu perhatikan ialah kat sini, pokok semalu, apa ayat dia? Tutup. Nak kata tutup ke? Tutup tak juga. Berubah. Berubah keadaan selepas disentuh. Okey. Berubah keadaan selepas disentuh. Okey. Itu adalah pemerhatian. Kita boleh tengok guna deria penglihatan, deria sentuhan. Okey. Seterusnya, satu lagi elemen yang saya nak sentuh di bawah kemahiran saintifik ialah kemahiran mengelas. Okey, kemahiran mengelas. Tengok ayat dia. Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Tengok. Kalau gambar yang dia bagi ni, dia dah tolong besarkan dah gambar dia. Dia dah tolong besarkan dah gambar dia. Ada bentuk petak, ada bentuk segitiga, ada bentuk segi 4 tepat, ada bentuk bulat. Bulat ada ke? Mungkin gambar yang di dalam itulah. Itu. Bentuknya berbeza. Jadi kalau kita nak buat mengelas, okey. Mengelas dekat sini ayat dia. Diasingkan mengikut ciri warna dan ciri bentuk. Sama ada kita nak asingkan dia mengikut warna. Kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat atas ni, ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Sama ada kita nak ikut warna, susun ikut warna, stem yang ada ikut warna, ataupun ikut stem yang
berbentuk macam mana, bentuk segitiga, bentuk segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, itu maksudnya mengelas. Contohnya macam dekat sini, gambar yang di bahagian atas ni. Okey, tengok daripada tadi sambungan daripada muka surat yang sebelum. Koleksi stem bentuk dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah segi 3 dan yang kedua ialah segi 4. Okey, tengok. Kalau dalam bentuk segitiga ni, stem yang ada ialah cuma bentuk segitiga sahaja. Tidak ada bentuk lain selain daripada segi 3. Bentuk segi 4 pula pun sama. Semua sama. Okey? Semua sama. Tak ada bentuk selain daripada segi 4. Baik, soalan saya. Saya tarik ke sini sikit. Apakah ciri-ciri lain yang boleh digunakan untuk mengasingkan stem-stem tersebut? Okey, ciri-ciri lain. Ciri-ciri lain boleh digunakan mengasingkan stem-stem. Alright. Apa contoh-contoh ni? Contoh-contohnya ialah yang pertama, kita boleh ikut saiz. Besar atau kecil. Ini yang pertama. Yang pertama ya. Saya tulis yang pertama. Yang kedua ialah warna. Merah, hijau atau kuning dan sebagainya kalau ada warna lain. Okey. Lain lagi apa? Apa bentuk-bentuk? Okey. Kita boleh kelaskan kepada ni tambahan ya, jenis. Jenis stem. Kalau awak tengok daripada sini, awak tengok ni anak panah saya di sini, ni ada bunga, bentuk bunga. Ni ada bentuk buah. Ni ada kereta. Ni ada tugu negara. Maksudnya jenis stem. Jenis stem maksudnya buah, bunga, kenderaan dan sebagainya. Okay, itulah maksudnya kalau kita nak mengelas. Okey. Seterusnya, saya rasa cukup setakat ini sahaja dua elemen yang pertama kita ulang kaji pada hari ini, iaitu yang pertama tadi elemen memerhati dan yang kedua ialah elemen mengelas. Okey? Baik. Memandangkan hari ini adalah sesi pertama pertemuan kita, saya tak nak bagi awak kerja lagi dah. Belum. Bukan tak nak bagi langsung, belum bagi kerja. Bagi awak tenang dulu, bagi awak biasakan dulu dengan medium-medium yang saya akan gunakan untuk pertemuan kita. Mungkin kali ni yang pertama jenis cara yang macam ni, mungkin kali kedua mungkin berbeza. Saya akan maklumkan dalam grup kelas. Baik, kita akan sambung sesi kita yang seterusnya. Kalau awak tengok dekat sini slide saya, masih ada lagi contoh mengukur dan menggunakan nombor yang tambahan. Tadi yang pertama mengelas, tadi yang pertama memerhati, mengelas, kemudian ada mengukur dan menggunakan nombor, kemudian membuat inference, kemudian meramal. Dah 5 dah 5. Berkomunikasi 6. Dan itu sahaja. So ada 6. Baik, ini ada maklumat saya memandangkan saya pun tak pernah mengajar awak pada tahun 1 dan tahun 2. Mungkin kita tak pernah berjumpa. Saya masuk kelas awak pada tahun-tahun sebelum ini mungkin sebagai ganti pada cikgu
yang mengajar awak masa itu, mungkin cikgu tu tidak hadir ataupun menghadiri kursus dan mesyuarat sebagainya. Ini adalah maklumat saya. Untuk video mungkin awak boleh pause sekejap untuk awak dapatkan maklumat saya. Okey, kat sini saya ada sertakan nama saya, kemudian ada nombor telefon, baik email MOE D5 yang kita biasa pakai tu untuk Google Classroom, dan yang seterusnya ialah email persendirian. Ini kalau misal kata ibu bapa awak nak email personal saya. Okey, untuk nombor telefon saya available menggunakan WhatsApp ataupun Telegram ataupun telefon, message call dan sebagainya. Okey. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih dan saya ucapkan tahniah atas permulaan sesi persekolahan 2021 yang sangat baik daripada awak semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.